Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Okay, alhamdulillah. Pada kali ini sempat untuk kami mengadakan postmortem bagi program agropertanian kejayaan masa hadapan yang telah diadakan pada hari Sabtu lepas yang bertarikh 4 Jun 2022. Okey. Jadi pada postmortem untuk postmortem kali ini kami nak rangkulkan ke semua tugasan apa yang telah kami laksanakan selama program ini, sebelum, semasa dan selepas program ini berlangsung. Okey, untuk pertama kalinya untuk pertama-tamanya saya nak ucapkanlah ribuan terima kasih kepada Sir yang banyak membantu kami untuk membantu kami lah dalam menjayakan program ini, di samping juga pengarah program Ummu Hasanah, timbalan pengarah, bendahari dan setiausaha dan juga AJK lain yang turut membantulah dalam menjayakan program agropertanian kejayaan masa hadapan ni. Okey. Kami daripada AJK pendaftaran. Okey. AJK pendaftaran, so ini adalah salah satu tunjang lah dalam menjayakan program ni. Okey. Okey, tugas kami, scope of task untuk AJK kami ini adalah yang pertama lah, dapatkan peserta-peserta contohnya daripada orang luar, orang awam, dan daripada mana-mana institusi yang berkaitan lah dengan program ni. Lepas tu menguruskan hal-hal pendaftaran lah, sama ada pendaftaran itu secara offline dan juga online. Okey, lepas itu itulah dia punya tugas-tugas utama dia. Okey, tugas-tugas utama untuk AJK pendaftaran. Okey. AJK kami terdiri daripada 7 orang, termasuk saya lah sebagai ketua AJK untuk AJK pendaftaran ni. So ada yang selebihnya ada 6 orang. Okey, yang pertama adalah Aina Husna, yang kedua adalah Siti Hajar, yang ketiga Khairil Hazli, yang keempat Salsabila, yang kelima Hanis Yasmin, dan yang terakhir Nathan. So saya akan ceritalah sedikit tugasan-tugasan yang telah saya berikanlah kepada mereka. Okey, untuk Salsabila, tugasan yang saya telah berikan kepada dia ialah manage kehadiran AJK. Okey, manage kehadiran AJK pada program tu berlangsung. Maksudnya kehadiran AJK dan juga peserta. Kehadiran AJK dan juga peserta waktu program itu berlangsung. Dan saya dah amanahkan dia untuk monitorlah setiap peserta tu untuk buka kamera, dan diwajibkan untuk pelajar-pelajar program ini untuk buka kamera waktu itu. Dan seterusnya saya bagi tugas kepada dia untuk cipta ataupun create Google Form untuk peserta online dan juga peserta offline. Okay, dan bila dah ada Google Form tu, so dia akan collect data tu. Dia akan collect data-data yang telah peserta tu isi dan ditransfer
ke Google Excel ataupun Microsoft Excel lah untuk tujuan kami menyemok kehadiran semasa program itu berlangsung. Okay, itu untuk Salsabila. Jadi seterusnya lah untuk saudara Nathan. Saudara Nathan, saya tugaskan dia untuk cipta satu Telegram group, di mana kalau di dalam Telegram group tu kami boleh update info-info terbaru kepada para peserta lah. Okay. Selepas itu saya minta dia juga untuk create design untuk tagging nama tu. Untuk tagging nama. Saya minta dia untuk ciptalah design yang bersesuaian lah dengan program kita ni. Dan design yang dia dah buat tu, saya dah collaborate dengan pihak multimedia lah untuk memperbaiki lagi design yang dia dah buat tu. Okay, itu untuk saudara Nathan. Seterusnya Khairil. Pada asalnya Khairil ni dia boh AJK saya, tapi dia dah disarap menjadi MC lah untuk program kita hari itu. So pada asalnya kalau kata dia tak jadi MC, saya tugaskan dia untuk cari kerusi dan meja untuk hari pendaftaran tu nanti. Itu saja. Dan seterusnya saudari Aina Husna lah. Okay. Dia saya lantik dah sebagai orang kanan saya lah untuk untuk AJK saya ni. So dia membantu saya untuk menguruskan hal-hal berkaitan borang-borang ataupun surat-surat lah, macam minit mesyuarat, macam tu. Minit mesyuarat. Dan juga dia bantu jugalah AJK saudara-saudara orang panggil ahli-ahli lain untuk perjalanan, untuk memudahkan perjalanan AJK pendaftaran ni lagi. Lepas itu saudari Haris Yasmin. Haris Yasmin dia punya tugas hanya order barang untuk kegunaan masa event tu nanti. So barang-barang yang dia dah beli lah, contoh macam goodies, bag goodies tu, lepas tu hand sanitizer, buku nota kecil, semua tu saya tugaskan dia lah untuk beli barang-barang apa semua tu. Okay, dan akhir sekali saudari Siti Hajar. Saudari Siti Hajar dia punya tugas dia agak berat sikit, tapi dia tolonglah, dibantu oleh saya sendiri dan juga rakan-rakan ahli yang lain untuk dia punya skop tugas dia. Saya minta dia untuk kontak dengan Bro Fadil lah, Bro Fadil Nur. Dia ahli JPMS Kuips tu, untuk minta collab dengan dia lah. Jadi pada awalnya memang tak dapat lah, sebab dia punya JPMS tu dia tak sangkut dengan, dia tak ada kaitan dengan program kita ni. So dia hanya boleh bantu sebarkan saja poster program kita. Lepas tu dah minta collab dengan GPMS, dah minta collab dengan Yadim, dah minta collaboration dengan College Vocational Kat Ngak dan Arau. So depa pun masa tu tak boleh nak mai sebab ada final exam. Tidak ni kalau ada pelajar daripada College Vocational tu lagi ramai lah yang akan hadir ke program kita tu. Dah habis College Vocational, minta dengan Gek Almara. Alhamdulillah lah, Gek Almara mempermudahkan. Dia orang bagi, saya minta 40, so dia orang bagi 50. Itulah tugas masing-masing yang saya dah amanahkan lah untuk dia orang laksanakan. Okey. Seterusnya saya pun dah bagi tahu pencapaian dan juga masalah yang berkaitan
Aina minta tolong boleh ni tak? Share screen ke? Ataupun send dekat chatbot ni. Untuk yang tadi tu. Apa risk mitigation tu? Ha. Oh, Tak apa, nanti bagian ni boleh cut. risk mitigation tu just buat note dalam phone je. Oh, tak apa. Boleh macam tu. Send je. Nak bagi tahu je, tak payah boleh send pun. Okay, sekejap. Send dekat group WhatsApp Boleh. Group WhatsApp boleh. Okay, sekejap. Adakah semua poin-poin tu? Termasuk yang sebelum ni? Ke yang kita bincang tadi tu saja? Ada yang bincang tadi tu saja sebab yang point hari tu ada kan dah submit file tu kan. File tu tak ada dalam phone saya yang satu ni. So tak dapat nak ni dalam laptop ada saya tapi tak ada laptop kat saya sekarang macam. Dalam ni pun kita dah delete dah. Aduh, kalut lah. Tak apalah, mana ada yang mana dan ingat ni kita bagi tahu lah lagi ni. Tak apalah. Sejenak Sulaiman. Saya dah send dekat dalam group. Okey, dapat. Okey, dia sambung Okey. Okey, untuk pencapaian apa yang kami dah capai untuk salah. Okey, kita mulai. Okey, untuk pencapaian kami lah. Okey, apa yang kami telah capai. Yang pertamanya dari segi pendaftaran lah. Pendaftaran pelajar, pendaftaran peserta tu asalnya kami target 100 orang. Okey, 100 orang dan 80 orang yang boleh hadir. Okey, pada asalnya. Lepas itu dari bincang balik dengan pengarah program,
So dia akan kurang sikit, dia mengurangkan lah bilangan peserta yang boleh hadir tu. Jadi secara keseluruhan dia yang boleh hadir secara fizikal tu 77, yang hadir secara online 50. So tercapai lah. Asalnya kami confirm nak capai 100. So dia turunkan lah untuk sudah 100 tu pergi ke 80 macam tu. Okay. So tercapai lah, alhamdulillah lah macam tu. Walaupun tak sampai sepenuhnya, tak sampai 80, tapi bila dah discuss dengan pengarah 77 orang pun dia kata alhamdulillah okey lah, capai lah juga. Okay. Selepas itu itulah antara pencapaian yang kami dah capai lah. Okay. Okay, untuk bahagian masalah ni kita nak rujuk balik lah risk mitigation. Perkara-perkara yang mendatangkan masalah ataupun halangan-halangan yang kami terima lah semasa semasa ataupun selepas program. Sebelum, semasa dan selepas program itu berlaku. Jadi inilah antaranya bila kami dah beli barang goodies tu banyak, so dia akan ada lebihan barang goodies tu lah. Okay, lebihan barang goodies tu kami selesaikan dia dengan cara beri barang-barang goodies tu kepada ATK program. Seterusnya, pelajar-pelajar Gek Mara tu yang mana yang menaiki motor motosikal ke program ni, cara dia kami settlekan masalah tu adalah memberilah taklimat ringkas, berkenaan keselamatan jalan raya kepada mereka lah. Okay, sekurang-kurangnya bila kita beri taklimat tu ada sikit kesedaran lah untuk mereka untuk mereka bawa motor tu secara cermat. Okay. Seterusnya yang ketiga ialah pemberian sijil lah kepada orang awam dan juga pelajar Gek Mara. Okay, bila time nak habis tu mesti akan bagi sijil kan. Okay, untuk kami selesaikan masalah tu, kami bezakan lah antara pelajar Gek Mara dan juga pelajar orang awam dan peserta orang awam. Jadi untuk pelajar Gek Mara ni kami bagi sijil tu kepada salah seorang wakil dia orang. Wakil daripada pihak Gek Mara. So dia tak akan berlaku lah kesesakan untuk mereka ambil sijil tu. Okay, dan juga untuk orang awam, saya minta untuk orang awam ni pergi ambil sijil di meja pendaftaran. So sebelum mereka balik tu, mereka pergi ambil dulu sijil tu, baru boleh balik. Okay. Lepas tu untuk persiapan tempat ni memang kami tahu lah semua orang wajib untuk menjaga kan. Apa saya itu kat. Okey, teruskanlah. Okey, untuk bahagian masalah kami dah boleh settle. So untuk cadangan ataupun apa-apa komen bagi program ini, bagi pihak saya lah, bagi saya sendiri, apa yang boleh saya cadangkan untuk penambahbaikan program ni, saya cadang kalau boleh tu kita cuba buat di luar daripada KUIPS. So bila kita buat luar daripada KUIPS, so lebih banyak lah perkara-perkara yang kita boleh belajar, yang kita boleh dapat pendedahan lah. Dapat pendedahan kalau contoh kalau kita buat di satu resort ke apa kan. So di situ pendedahan daripada tempat tu sendiri tu dia akan bagi banyak
pelajaran dan pengalaman lah, dan bagi banyak input lah kepada pelajar-pelajar. Okay. Selepas itu cadangan kalau boleh kena prepare awal. Saya tak mahu lah jadi macam hari tu asal je. Nasib baiklah saudari umur dia dah buat backup plan untuk progres seterusnya. Jadi kalau contohnya kalau umur Hasanah tu dia tak buat backup plan selepas daripada apa yang program sebelum ni, saudara Amnan dia pun dah cuba sabih baik dah untuk berunding dengan pihak Lisda kan. Tapi last minute pihak Lisda buat alai-balai. So syukurlah kan. Walaupun dia last minute dengan umur bagi tahu dengan berkolab dengan pihak LPP last minute, alhamdulillah ada jugalah program yang kita boleh laksanakan. Tapi saya nak cadangkan kurang-kurangnya kena buat perancangan awal lah. Kalau kata ini tak jadi, dah ada dah plan A, plan B, plan C dan seterusnya. Okay, so untuk komen ke apa-apa cadangan daripada saya sendiri tak ada apa dah kot. Okay, jadi untuk AJK lain, ahli-ahli lain, ada yang nak bagi cadangan ke ataupun apa-apa komen ke berkaitan dengan program kita ni, ada ke? Apa-apa cadangan pun tak apa, cadangan ke, komen ke. Okay, jadi kalau tak ada, saya nak tamatkan lah sesi postmortem untuk AJK pendaftaran untuk kali ini. Semoga dengan program yang telah kita laksanakan tempoh hari itu dapat memberilah pengalaman, sedikit sebanyak memberi pengalaman kepada pelajar-pelajar MPU 3422 khidmat masyarakat untuk ciptakan, untuk buatkan lagi program-program selepas ni dengan pengalaman-pengalaman yang telah dilalui sebelum ni dalam program ni. So dia akan boleh implementkan untuk program-program yang akan datang. Okay, jadi insyaAllah kalau ada masa kita akan bertemu lagi untuk kita bertemu nasi depan, insyaAllah nasi depan dengar khabar kata nak boleh jumpa depan-depan. So kat lagu tu lah. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa soalan ke ataupun cadangan ke daripada ahli-ahli zikir pendaftaran? Kalau kata cadangan pun jangan rasa dalam semasa program lah. Sebab yelah, kalau kita tengok sekalipun kita sebagai JK pendaftaran tak ramai, macam kita tak banyak kerja kan. So kalau boleh macam kita, contohlah ada kita ni AJK, ada yang AJK yang dah siap kerja, macamnya dah tak ada kerja nak kena buat lah. So semasa program tu macam kita letak, kita cuba tukar macam ni, tukar strategi macam ni, tukar tempat lah. Maksudnya AJK pendaftaran yang macam dah tak ada kerja sikit, kalau boleh macam cari AJK lain masa nak boleh tolong. Contohnya macam AJK makanan, dia kena tolong ke tak, macam tu lah. Tapi macam duduk satu sekelompok besar tu nanti macam kalau nasib baik dengan nasib baik betul, nasib baik program ni lah, program kalau program dengan lecturer lain, dia akan nampak macam student sampai ada 4 baris kat belakang tu, bahagian-bahagian ni lah student AJK tu. Tapi nampak mereka hanya sahaja duduk, tapi tak ada yang macam nak backup tolong bahagian AJK multimedia, tak ada nak tolong bahagian teknikal. Kalau boleh macam tak ada kerja, rasa macam nak perlu tolong orang untuk bagi lagi lancar,
macam bergerak sikit-sikit. Tak kata macam duduk tak ada macam bergerak macam sana, macamnya lari belakang, pergi ke bahagian studio belakang, cakap tanya dekat AJK ikut ada kerja yang perlu tolong ke, ada AJK activity macam nak perlu pertolongan ke, macam itulah. Itu saja. Tak apa, tapi sepanjang program alhamdulillah berjalan dengan elok. Okay. Komen yang membina lah. Antara komen yang InsyaAllah dengan komen tersebut boleh boleh menambah baik lah untuk program-program yang akan datang ni nanti. Okay. So sebenarnya benda ni pun saya pun dah buat masa program tu. Contoh dalam waktu cabutan betuah tu, saya tak duduk di bahagian belakang sahaja. Saya pergi merata. Saya pergi depan, belakang pun saya pergi. Saya bantu pihak educate activity untuk untuk bagi announce ataupun alert kepada masa tu Bilal, saudara Bilal yang mempengerusikan slot slot quiz. So masa tu pun kalau kata educate activity sahaja yang bekerja waktu tu, yang buat tugasan dia waktu tu, tak cukup rasanya. And so perlulah daripada pihak-pihak AJK lain ataupun ahli-ahli lain yang walaupun bukan daripada AJK activity itu sendiri untuk bantu mempermudahkan lagi program kita tu, program tu. Okey, ada lagi ke cadangan atau apa-apa komen? Kalau rasa macam AJK Multimedia tak buat tak buat video yang khusus apa-apa ke untuk program kita ni, untuk promote kan program kita ni, takkan setakat nak bagi nak tunjuk nak send hebahan itu saja ke, tak cukup kan. So ada apa-apa lagi ke cadangan? Okey, tak ada apa-apa. Tak ada. Tak ada. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya mohonlah untuk berhenti setakat ni bagi slot postmortem bagi AJK pendaftaran. Jadi saya memohon maaf bagi pihak AJK pendaftaran sekiranya sebelum, semasa ataupun selepas program Agro Pertanian Kedaya Masa Hadapan tempoh hari itu ada buat salah silap, terkasar bahasa lah dengan AJK lain, ahli-ahli lain ataupun tersilap bicara. Kadang tu kita cakap lepas ya kadang. Jadi saya mohon maaf lah bagi pihak AJK pendaftaran, dan saya doakan lah semoga kawan-kawan saya lah yang daripada ambil subjek ni semoga maju jaya, dan kita pun nak final exam, dan saya doakan lah semoga dapat menjawab dengan baik untuk final exam yang akan datang nanti. InsyaAllah kejayaan akan datang kepada anda semua. Okey, sekian sahaja. Yang buruk tu datang daripada kami, yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, settle lah untuk postmortem. Oh, letih kat lah. Lega, settle lah satu. Okey lah, tadi untuk postmortem tadi pun kita dah selesai. Saya sendirilah, dia bagi saya sendirilah, saya minta maaf lah kalau terkasar bahasa ke, tersilap bicara ke, dan terlebih daripada segi perbuatan ke, terlebih daripada segi perbualan ke sebelum, semasa ataupun selepas program tu. Dan sampai waktu law ni pun
saya minta maaf lah kalau kata ada buat salah silap. Okay. Apa lagi nak apa? Dah lah, good luck lah nanti untuk exam nanti. Okay. Pastikan study betul-betul lah. Study betul-betul. Bukan betul-betul lah. Okay, buat kalau kata ada nota tu, bacalah nota tu. Baca nota. Jangan buat masuk toyo nanti waktu exam. Walaupun online, tu kita ada ikhlas lah. Tu ada keberkatan. Okay. So, ada apa-apa lagi kan yang nak diucapkan? Kata-kata terakhir. Ini adalah kita punya meeting yang terakhir lah. Meeting terakhir. Lupa nak.